Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, kita teruskan dengan laporan ini. Formasi bentuk kepala singa yang baru ditemui berhampiran pantai Tusan Miri dilaporkan runtuh. Kejadian tersebut dilaporkan oleh seorang jurugambar bebas, Lee Vunfah, ketika mengambil imej pemandangan tebing menggunakan drone. Menurutnya, ketika mengambil video, beliau mendapati kepala singa berkenaan telah runtuh dan hanya menunjukkan serpihan batu sahaja, manakala sebahagiannya masih kekal. Beliau kemudian berkongsi kejadian tersebut dalam laman Facebooknya selepas mendapati formasi tersebut sudah runtuh. Sementara itu, Ketua Persatuan Alam Malaysia MIRI, Musa Musabah berkata, hal ini menyedihkan bagi pencinta alam kerana formasi batu kepala singa itu merupakan tarikan baharu di MIRI. Beliau mendedahkan pembentukan batu di sepanjang Pantai Tusan hingga ke Pantai Beraya akan berubah berkali-kali kerana garis laut semakin dekat dengan daratan. Sebanyak 569 set kelengkapan keselamatan diri telah diserahkan kepada pelajar tingkatan 5 dan 6 di beberapa sekolah menengah di daerah Betong memandangkan sesi pembelajaran bersemuka sudah bermula. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerald Rentap Jabu, peralatan tersebut disediakan atas usaha dan kerjasama Pusat Khidmat Dun Layar dan Skuad Kasih Sayang Plus Layar. Katanya penyerahan set kelengkapan keselamatan itu bertujuan untuk memastikan kesihatan dan kebersihan pribadi pelajar terjaga selain mengingatkan tentang pematuhan prosedur operasi standard SOP. Set kelengkapan keselamatan diri itu dilengkapi dengan cecair pembasmi kuman, pelitup separuh muka dan tisu basah beralkohol. Antara sekolah yang terlibat ialah SMK St. Augustine Betong, SMK Datuk Patinggi Kedit, SMK Ulu Layar, MRSM Betong dan College Vocational Betong. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP MIRI, Joe Azmi Jamil, mengesahkan tiada kenaikan harga membabitkan komputer dan telefon bimbit di daerah itu. Perkara itu disahkan selepas beliau bersama 3 pegawainya melakukan pemeriksaan di premis-premis yang menjual perkakasan berkenaan di sekitar MIRI dalam Ops Catut 8.0 pada Khamis. Beliau turut memberitahu bahawa pihak kementerian akan memberi amaran kepada peniaga agar tidak menaikkan harga peralatan elektronik selain menyatakan tindakan yang akan diambil sekiranya perkara tersebut berlaku. Penyanyi tempatan dan pemain muzik sape terkenal Alena Murang melancarkan muzik video dan single terbarunya yang berjudul Menok. Karya terbarunya itu dijadual keluar menemui peminat pada Jumaat. Menurut Alena, Menok bermaksud rasa rindu kepada kampung halaman yang sememangnya sentiasa dikenang dan di hatinya. Jelasnya idea dan inspirasi muzik video Menok terhasil daripada memori masa lalunya. Katanya lagi, beliau mengimbau kembali kenangan ketika nenek moyangnya melakukan perjalanan jauh dari kawasan Tanah Tinggi ke Miri untuk berdagang dan berniaga. Pada masa itu katanya, mereka akan menyanyikan belian Menok dalam bahasa Kenyah yang bermaksud kerinduan, memikirkan sesuatu atau seseorang yang tidak ada. And I know that many people, bukan saja orang Sarawak ataupun orang Malaysia, tapi di dunia sekarang dalam situasi yang sama, rindu dengan orang, rindu dengan satu tempat. So I wanted to release this now. I hope you enjoy it. Don't forget to check out my YouTube page. Bertemu kembali. Jawatan Kuasa Bencana Bahagian Muka JBBM dan Hospital Mukah sedang menyiapkan sebuah pusat rawatan berisiko rendah PKRC bertempat di Dewan Sukan Kem Belia Mukah. Menurut residen bahagian Mukah Hamdiah Bakir, pusat rawatan tersebut dibuka atas arahan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sebagai alternatif untuk merawat pesakit berisiko rendah susulan kesesakan di Hospital Sibu dan Bintulu. Katanya pusat rawatan itu akan dilengkapi dengan 50 tempat termasuk 25 katil. Sebaik sahaja pusat rawatan itu disiapkan dalam tempoh 2 hari, pihak hospital akan mengambil alih dan memulakan operasi.
Seramai 50 petugas perubatan akan bertugas setiap hari dalam 2 shift merangkumi seorang pegawai perubatan, 2 penolong pegawai perubatan, 2 jururawat serta anggota rela dan polis. Kementerian Kesihatan akan terus merancang strategi bagi menangani peningkatan jumlah kes COVID-19. Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata antara langkah yang telah diambil adalah menambah kapasiti katil. Ini termasuk menukarkan beberapa hospital KKM kepada hospital COVID-19 sepenuhnya. Antara langkah lain juga katanya adalah menambah pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Selain itu memperkenalkan pengasingan dan pemantauan di rumah untuk pesakit kategori 1 tidak bergejala dan kategori 2 gejala ringan selain kaedah kuarantin kendiri. Persatuan Automotif Malaysia MAA menjangkakan jumlah keseluruhan industri TIV sektor automotif bagi tahun 2021 akan meningkat kepada 580,000 berbanding sasaran awal 570,000. Ini didorong oleh pemulihan aktiviti ekonomi, lanjutan pengecualian cukai hingga 30 Jun 2021 dan kadar faedah pinjaman rendah yang dapat memacu penjualan automotif. CGS CIMB Research ini dinilai berdasarkan ramalan jumlah jualan yang lebih tinggi bagi Proton dan Pro 2 didorong oleh pelancaran model baharu seperti SUV compact. TIV pada Disember 2020 meningkat 19.5% kepada 68,836 unit berbanding bulan sebelumnya. Peningkatan itu disumbangkan oleh penjualan yang lebih tinggi dalam kedua-dua segmen kenderaan penumpang dan kenderaan komersial. Hal ini kerana pengguna mengambil peluang membuat pembelian susulan penamatan insentif cukai jualan pada 31 Disember 2020. MAA bagaimanapun menjangkakan jumlah jualan pada Januari 2021 menurun susulan ketidaktentuan pasaran berikutan pelaksanaan PKP 2.0. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Terus setia bersama kami di saluran Astro 122. Saya Marzella Sigai. Salam hormat dan jumpa lagi.